Apakah amalan terbaik bagi wanita haid di 10 malam terakhir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, sidang penonton setia bedah hadis edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dah habis tarawih, dah habis moreh. Kita memilih untuk bersama-sama dalam rancangan ini. Rancangan yang memang kita bawakan untuk semua. Kita nak sama-sama belajar. Kita nak sama-sama faham. Kita nak sama-sama amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlandaskan hadis-hadis sahih. Malam ini kita dah masuk 20 Ramadan dan bertepatan dengan episod kita kali ini. Yang mana akan dihostkan oleh saya, seperti biasa, Coach Jamil Wahab. Episod kita kali ini adalah 10 malam terakhir Ramadan. Dan panel jemputan kita, guru kita bersama Al-Fadhil Dr. Fadlan Muhammad Osman, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, bersama-sama dengan kita sekarang. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama-sama kita di Bedah Hadis. Baik. Alhamdulillah. Doktor, malam ini sahabat-sahabat kita, penonton kita dah habis tarawih, datang kat sini dan mereka dah tahu dah ini malam 10 malam terakhir. Bertepatan juga dengan kita punya tajuk 10 malam terakhir Ramadan, dan tentunya kita nak tengok hadis, nak minta jasa baik doktor untuk nak berkongsi dengan kita punya penonton apa cerita hadis tu kaitan dengan 10 malam terakhir dan apa yang kita nak praktiskan. Namun tentu ada lagi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saudara mara yang patut nak kena tahu ni apa cerita 10 malam terakhir ni. So, sharekan, sebarkan supaya ramai boleh dapat manfaat. Follow, subscribe, like kita punya laman sosial untuk My Hadith Time, adanya YouTube, adanya Twitter, adanya Instagram dan juga adanya Facebook My Hadith Time. InsyaAllah. Baik. Kita nak memulakan kita punya sesi perkongsian pada malam ini dengan saya nak memulakan membaca hadis pada malam ini. Doktor ya, saya nak bacakan hadisnya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Maksudnya, apabila masuknya 10 terakhir Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengetatkan kainnya, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 2024. Okey. Macam tahun pula 2024. Doktor, sepintas lalu hadis ni masuknya 10 terakhir Ramadan. Macam malam ni lah. Macam malam ni. Lepas tu Nabi Muhammad SAW akan mengetatkan kainnya. Soalan ni memang terus akan terfikirlah, apa maksud mengetatkan kainnya kan? Yang kedua, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Dalam banyak-banyak ni saya boleh faham terus tentang menghidupkan malam, mengejutkan ahli keluarganya. Cuma bila sebut mengetatkan kainnya, maknanya apa? Satu. Dua, kenapa fokusnya malam, doktor? Kan? Fadhal, doktor. Silakan. Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripadanya kita dapat bertemu pada malam ini, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Coach Jamil atas soalan yang diberikan. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada para penonton sekalian. Berkenaan dengan hadis yang dibacakan oleh Coach Jamil tadi, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. 3 perkara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Seperti yang ditekankan tadi oleh Coach Jamil, iaitu apa maksud shadda mi'zarahu? Apakah yang dimaksudkan dengan mengetatkan kain? Di sini ada 2 huraian oleh para ulama kita. Yang pertama ialah
Nabi SAW apabila masuknya 10 malam terakhir bulan Ramadan, baginda tidak akan mendekati isterinya. Maksudnya tidak akan mendekati isteri-isteri baginda SAW radhiyallahu anhunna ajma'in. Dan ini bermaksud seperti yang diuraikan oleh para ulama kita ialah untuk memberikan fokus kepada amalan ibadat yang khusus pada pada 10 malam akhir bulan Ramadan. Bukan bermaksud perbuatan itu menjadi haram, tidak. Dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian pada malam-malam bulan Ramadan untuk mendekati pasangan kalian. Jadi tiada masalah sebenarnya. Cuma Nabi SAW perbuatannya ialah sentiasa mengambil peluang dengan musim-musim yang Allah berikan, musim ibadat yang Allah berikan. Ramadan itu adalah satu musim ibadat. Dan Nabi SAW dalam beberapa hadis baginda telah beriktikaf pada 10 malam pertama. Kemudian beriktikaf pula pada 10 malam kedua. Kemudian beriktikaf juga pada 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW akhirnya mengatakan hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Jadi dengan itu kita faham maksud pertama mengikat kain ialah menjauhkan diri, seorang suami itu menjauhkan diri daripada isterinya, tidak mendekatinya bukan kerana marah, bukan kerana apa, tidak, tetapi semata-mata untuk memberikan fokus kepada amalan ibadat. Fokus. Ya. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua ialah tanpa menyebut menjauhi isteri ataupun menghindar menjauhi isteri ataupun tidak mendekati isteri, tetapi terus menyebut tentang fokus ibadat. Maksud mengikat kain itu adalah memfokuskan diri untuk melakukan ibadat. Namun kita faham, kita ambil dua-dua lah, senang. Kita ambil dua-dua. Kita cuba faham bahagian pertama hadis itu, syadda mi'zarahu, mengikat kainnya. Maksudnya ialah seboleh-bolehnya kita masuk dalam 10 malam terakhir dalam keadaan kita dah boleh memberi fokus sepenuhnya kepada ibadat-ibadat yang khusus. Membaca Al-Quran, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, juga khusyuk dalam solat kita. Khusyuk dalam solat kita sama ada solat tarawih di awal di selepas Isya, di awal waktu malam ataupun di akhir malam. Dan antara amalan yang ditekankan juga adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu iaitu orang-orang yang saleh, mereka akan mengurangkan tidur khususnya pada waktu sahar. Kita sebut sahar ni waktu bersahur. Tu. Di akhir malam. Dan mereka akan sentiasa beristighfar khususnya di waktu-waktu yang mempunyai fadilat yang besar dan dinyatakan di sini di akhir malam. Dengan itu kita faham seboleh-bolehnya kita memberikan fokus yang sepenuhnya. Antara caranya adalah dengan menjauhkan diri daripada mendekati pasangan. Namun kita tak sebut perkara ini haram, tidak. Kena faham. Mungkin ada yang sibuk sebelum itu kan dan sebagainya, ataupun mungkin isteri baru suci. Jadi dia mengatakan kalau tak mendekati tak fokus, Ustaz. Macam mana? Kalau ada soalan kita, saya memang akan jawab. Dekatilah isteri anda. Lepas itu berikan fokus. Berikan fokus kepada amalan-amalan yang khusus yang mendekatkan, menyucikan jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang untuk bahagian pertama ni kan doktor, syadda mi'zarah ni kita boleh ambil sebenarnya dia tentang fokus. Ya, betul. Dia kalau saya macam terbayang apa doktor ya, nak pergi perang macam angkat pack, pegang senjata. Dia macam itulah kan. Bila nak masuk dalam ni dia siap siaga. Ya, cantik. Lepas tu yang wa ahya lailahu tu doktor, hidup. Wa ahya lailahu, para ulama kita menjelaskan ada dua maksud juga. Maksud yang pertama ialah Nabi tak tidur. Bila masuk 10 malam terakhir Nabi tak tidur dan Nabi memperbanyakkan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang saleh pada 10 malam terakhir ini bukanlah amalan yang pelik-pelik, tidak. Tetapi amalan yang mudah, amalan yang sesuai dengan diri masing-masing. Jadi mungkin ada orang dia lebih mudah untuk membaca zikir. Mungkin ada orang pula dia lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Mungkin ada orang dia lebih mudah untuk memperbanyakkan, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ada orang yang lebih suka, lebih mudah untuknya memperbanyakkan bacaan Al-Quran dalam solatnya, memanjangkan solatnya. Jadi itu antara amalan-amalan yang boleh dipilih. Yang boleh dipilih. Bahkan ada satu lagi amalan mungkin yang kita tak terlintas sangat, iaitu membantu saudara kita yang memerlukan bantuan.
Okey. Ada dalam satu hadis yang sahih dinyatakan li an akuna fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa syahran. Sekiranya saya membantu saudara saya yang memerlukan itu lebih saya suka, Nabi sebut itu lebih saya suka daripada beriktikaf dalam masjid selama 1 bulan. Okey, jadi kadang-kadang kita tengah baca Quran, isteri kita dalam mungkin ada tengah sakit ke apa, dipanggil kita kan. Kita pun Allah, kita baru nak baca Quran ni dah kacau dah kan. Okey. Jadi jangan, tak apa, tutup dulu Quran, bantu dia. Anak kita mungkin memerlukan bantuan. Okey, mungkin ada orang lain kan, jiran kita memerlukan bantuan. Dia cari tak jumpa, dia jumpa kita sahaja. Bererti Allah telah menghantarnya kepada kita untuk kita bantu dia. Okey. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi, dan Allah akan sentiasa membantu seorang hamba itu selagi mana hamba itu membantu saudaranya. Okay, jadi dengan hadis-hadis ini kita faham antara amalan yang saleh yang boleh kita lakukan ialah amalan-amalan kebajikan ataupun amalan kebaikan yang biasa itu kan. Maksudnya maksud saya biasa tu baca Al-Quran. Tapi kena buat dengan cara yang luar biasa sedikit. Kalau sebelum tu saya baca mungkin 1 juzuk, banyakkan sikit, lebihkan sikit. 1 juzuk setengah. Kalau kita baca doa tu mungkin sebelum ni 5 minit. Tambah lagi 10 minit, 20 minit. Okey. Kalau kita berzikir tu mungkin agak kita nak kata 10 minit. Tambah lagi. Okey. Kalau kita melihat ada orang yang memerlukan bantuan, bantu mereka. Jangan tinggalkan perkara ni. Dan satu lagi ialah sedekah. Okey. Sedekah iaitu saya mungkin boleh cadangkan di sini, antara yang kita boleh buatkan ialah setiap malam tu kita berikan sedekah walaupun sedikit. Setiap malam kita berikan sedekah walaupun sedikit. Maksudnya saya bagi contoh yang mudah-mudah ya. Maksudnya mungkin kita letakkan untuk setiap malam itu sedekah. Kita letak RM10, RM20, bergantung kepada kemampuan kita. Jangan disebabkan saya nampak si dia itu bersedekah 100, saya nak 200. Sedangkan saya ni 200 ni adalah untuk memberi makan kepada keluarga saya. Okey. Sedangkan memberi makan kepada keluarga itu juga akan memberikan pahala yang besar. Cantik. Di mana Nabi SAW mengatakan hatta luqmata, sehinggakan satu suapan yang kamu taj'aluha fi fimra'atik, yang kamu masukkan yang kamu suapkan ke mulut pasangan kamu, isteri kamu, itu pun akan dapat pahala. Okey. Jadi sebenarnya pahala itu besar kan, ruangnya cukup besar, dan kita hanya perlu mencari sedikit apakah yang sesuai dengan kita. Apakah yang sesuai dengan kita, dan jangan ikut orang, tetapi ikut kita. Okey, berdasarkan kepada petunjuk daripada Al-Quran, petunjuk daripada hadis Nabi SAW. Cantik. Doktor, kalau sebut yang tentang sedekah tu, usaha kat malam-malam kita boleh sedekah setiap malam tu. Sekarang ni pun dah zaman teknologi baru kan. Nak sedekah online tu sangat senang. Dan antara poin yang cantik yang saya nak bawakan kepada para penonton kita, Doktor, 10 malam terakhir kita nak hidupkan, jangan hadkan bila cakap hidupkan malam tu dia kena solat je. Dia tak semestinya itu. Betul Doktor kan? Betul. Dia boleh sama ada kita nak solat, baca Quran, berdoa, berzikir, tolong orang kan. As long as apa yang dibuat itu memang itulah apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarkan oleh para ulama yang diridai Allah Taala, jalan. Betul. Kan? Yang penting hidupkan. Dan bila kita tengok yang poin yang terakhir, mengejutkan ahli keluarga tu, kita boleh fahami sebagai mengajak ahli keluarga kita untuk nak bersama-sama menghidupkan 10 malam terakhir. Benar. Doktor, ada banyak lagi perkara yang kita nak minta doktor kongsikan dengan para penonton kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berhenti rehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan bersama dengan bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Jumpa selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ayahanda bonda, tuan-tuan puan-puan para penonton setia pada hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah terus bersama-sama dengan kita sehingga ke waktu ini dan kita nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama follow, subscribe, like kita punya laman sosial, ada YouTube, adanya Twitter, adanya Instagram, adanya apa lagi? Adanya Facebook My Hadith Time. Dekat situ kita penuhkan, kita ajak ramai-ramai, kita boleh ambil manfaat ilmu hadis di dalam laman sosial ini. Baik. Kita nak teruskan dengan doktor. Ya, saya. Saya ada soalan berkenaan bila hidupkan 10 malam yang terakhir. Kalau kita tengok kat sini, kita nampak buat ibadah macam mana yang telah doktor senaraikan. Saya terfikir macam mana kalau orang tu yang kerja malam, doktor? Kan? Pengawal keselamatan, tugas dia orang penting. Kita tak boleh nak memperlekehkan, ini tugas yang penting. Namun sebelum saya nak pergi kepada soalan tu, kita nak pergi poin yang akhir tu tadi, doktor. Wa aiqadha ahlah. Yang setakat saya faham, okey, mengejutkan ahli keluarga, bangun, jom kita buat sesuatu. Atau sebenarnya dia ada mesej yang lain atau macam mana, doktor? Silakan. Okay. Benar apa yang disebutkan oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan aiqadha wa aiqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia. Kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. Dan dengan itu saya nak pergi kepada apa yang disebutkan oleh Coach Jamil tadi. Ada orang dia perlu bekerja. Dia ada shift malam. Dan kerjanya adalah kerja yang penting. Sebagai guard kan, polis dan sebagainya. Jadi kita mengatakan ada dua sudut yang kita boleh lihat di sini. Sudut yang pertama ialah betulkan niat. Kalau kita membetulkan niat kita untuk mencari rezeki, untuk bekerja, itu juga adalah satu amal yang saleh. Itu adalah amalan yang saleh. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik harta ialah yang didapatkan melalui kasbi yadihi. Maknanya usaha yang diusahakan oleh tangan diri sendiri. Kita usahakan mendapat rezeki, itu adalah amalan yang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, guard tersebut ataupun polis tersebut sambil-sambil dia menjaga, kan, dia ada masa, bukannya kereta akan lalu, motor lalu sentiasa, tidak kan. Pak guard pun sama juga, bukan kereta lalu selalu, tidak kan. Dia akan jaga dan ada masa yang dia kosong, masa tu dia pilih zikir-zikir yang mudah, dan pahalanya besar. Contohnya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Mudah sangat kan, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Mungkin kalau baru zikir ni tak apa, baca yang lain. Yang biasa-biasa itu, yang biasa kita dengar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Banyakkan yang tu pun dah cukup dah. Allah. Yang saya sebutkan tadi, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, Nabi SAW sebutkan ini adalah dua perkataan, dua ungkapan yang ringan pada lisan tetapi berat pada timbangan akhirat nanti. Jadi Ustaz, saya tak hafal Ustaz, tak apa. Mungkin boleh minta pada rakan-rakan kita, ustaz-ustaz kita untuk berikan perkara tu dan letak dalam telefon kita. Masa orang tak ada tu, bacakan. Kalau boleh jangan baca bawah sini, baca bawah sini. Kalau kita sedang jaga, nanti orang lalu kita tak nampak. So letak depan sikit, kat cermin tu, baca kat situ. Jadi orang lalu kita nampak. Ada orang lalu kita berhenti sekejap, kita tahu nak ke mana, jumpa siapa. Kemudian kita teruskan. So itu cadanganlah saya nak berikan supaya jangan tinggalkan walaupun sedikit masa untuk kita mendekatkan dan mengharapkan mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, bukan setakat diperjelaskan macam mana saya nak buat. Saya ni orang yang bekerja pada waktu malam, diberi juga idea dan cadangan macam mana yang kita boleh buat.
pada waktu malam ada ruang-ruang tertentu dengan lafaz yang mudah, ambil zikir-zikir mudah, malah istighfar pun tak ada masalah Ya, kan? betul, Doktor, betul. kan? Istighfar lah. Kalau kata tak hafal lah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sebab itu antara waktu yang afdal untuk kita beristighfar, Betul. doktor ya? Dan saya tambah sikit berkenaan dengan istighfar. Ada satu istighfar dinamakan istighfar berganda. Oh, Iaitu macam Coach Jamil sebut, kalau tak tahu lafaznya tak apa, dalam bahasa Melayu pun tak apa. okey. Dalam bahasa kita pun boleh. Ya Allah, ampunkanlah saya Okey. dan juga semua umat Islam, yang lelaki dan yang perempuan. Allah. Okay, Nabi SAW sebutkan siapa yang meminta pengampunan untuk orang Islam, kan dia akan dapat bagi setiap seorang tu pahala. Bayangkan umat Islam berapa bilangannya. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Macam tu je kita sebut. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita doa lah untuk kita dulu. Sekali lagi. Kita nak ni biar dapat mula doktor buat lafaz yang Arab, lepas tu bagi yang Melayu dia. Okay. Kalau kita nak gabungkan semua, Allahumma ighfir li walil muslimin wal muslimat. 5 je. Allahumma ighfir li walil muslimin wal muslimat. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada diriku, jangan lupa diri kita kan. Dan juga kepada setiap orang yang beriman lelaki dan setiap orang yang beriman perempuan. Cantik. Okay. Sebenarnya kalau kita tak sebut li pun sebenarnya ada malaikat. Contohnya kalau kita nak doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Okay. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada semua orang Islam yang lelaki, semua Islam yang perempuan. Sebenarnya ada malaikat di sana yang mendoakan walaka bimithal, walaka bimithal. Engkau juga akan dapat yang sama. Engkau juga akan dapat yang sama. Sebab tu ulama kita, sebahagian daripada mereka mengatakan, kalau saya nak doa kebaikan untuk saya akan doa kebaikan untuk orang lain. Kerana malaikat akan mengaminkan doa itu dan mengatakan kamu juga akan dapat yang sama. Allah, Okay? Allah. So itu kita fikirkan, carikan benda-benda tu. InsyaAllah kita akan dapat pahala walaupun sedang duduk, sedang menjaga, sedang memerhatikan keselamatan dan sebagainya. Cantik, cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ulang. Doktor betulkan saya. Saya. Bahasa Arabnya Allahumma ghfirli walil muslimina wal muslimat, ataupun walil mu'minina wal mu'minat. Boleh juga. Kalau rasa macam susahlah nyebut bahasa Arab ni, ya Allah, ampunkanlah saya dan ampunkanlah semua umat Islam yang beriman. Macam tu. Boleh betul. Masya-Allah. Baik. Kita berbalik kepada hadis ini, masuk 10 malam yang terakhir, doktor. Perkara-perkara inilah yang Nabi Muhammad SAW dan keluarganya buat. Mengetatkan kain, menghidupkan malam, mengejutkan ahli keluarga. Apa ada pada 10 malam tu? Kenapa time ini apa yang Nabi buat? Doktor, silakan. Okey. Kenapa 10 malam terakhir dan kenapa bukannya 10 siang yang terakhir? Ya. Okey. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, kan? Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam keagungan. Lailatul Qadar antara yang dihuraikan maksudnya malam keagungan. Malam Al-Qadar ini, keagungan ini lebih hebat daripada 1000 bulan, iaitu lebih daripada 83 tahun. Okey. Dan kalau kita bacakan terus, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey. Jadi itu sebenarnya. Dan Nabi SAW sebutkan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Sebab tu baginda sendiri menunjukkan contoh yang hebat. Baginda beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Dan iktikaf ini bukannya iktikaf tapi tengok Facebook, iktikaf tapi tengok Twitter, kan? Tapi iktikaf memperbanyakkan bacaan Al-Quran macam kita sebut tadi, bacaan Al-Quran, doa, zikir, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mendekatkan diri kita, muhasabah diri kita, itu yang diperbanyakkan. Dan Nabi SAW sebutkan, man yaqum lailatul qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun pada malam Al-Qadar secara beriman. Mana dia bangun tu dia percaya itu adalah satu pensyariatan yang Allah berikan. Ihtisaban, mengharapkan pahala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi itu sebenarnya kenapa 10 malam terakhir. Untuk mencari Lailatul Qadar. Dan kenapa nak mencari? Kerana kita tidak ada satu penentuan daripada hadis bahawa Lailatul Qadar itu adalah 27. Walaupun adalah petanda-petanda yang menunjukkan 27, tapi ada juga yang mengatakan 21. Okey, ada juga yang mengatakan malam yang witir. Okey, malam yang ganjil. Jadi dengan itu disebabkan kita pun tak tahu mana satu, maka kita fokus pada 10 malam terakhir seperti yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi tak perlu kita nak bukan fokus kita nak cari malam yang mana ya, yang lalu tu, itu bukan fokus kita, doktor ya. Fokus kita 10 malam terakhir kita hidupkan. Dan tadi doktor ada sebut juga
Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. bila 10 malam terakhir, perkataan yang doktor sebut tadi, iktikaf. Ya. Kan? Ha. Saya ni nak buat iktikaf. Macam mana ya doktor sebenarnya bila saya buat iktikaf tu, saya kena buat apa doktor? Okey. Iktikaf ni maksudnya ialah kita masuk ke dalam masjid. Okey. Okey. Cuma ada khilaf di kalangan ulama. Boleh tak iktikaf beberapa saat, beberapa minit, beberapa jam? Oh. Sebagian ulama mengatakan kena 1 hari semalam dan syaratnya kena berpuasa pada siang hari itu. Okey. Ada setengah ulama mengatakan tak ada masalah. Yang pentingnya bila kita masuk iktikaf maksudnya ialah kita menetap di tempat itu. Okey. So masuk iktikaf ialah kita tak keluar daripada masjid dan kita berniat untuk melakukan perkara itu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak keluar kecuali untuk keperluan. Okay, keperluan pergi ke tandas kan. Kalau tak ada orang bawa makanan, kita cari dan masuk balik semula. Keperluan tidak merangkumi menziarahi orang yang sakit, tidak. Okey. Keperluan masuk keperluan itu yang berkaitan, yang betul-betul perlu kita buat untuk nak kelangsungan hidup kita. Okey. Itu ringkasan berkenaan dengan iktikaf tersebut. Sekadar nak minta doktor jelaskan sikit lagi secara ringkas. Bila sebut iktikaf, kita masuk masjid, menetap kat situ. Mungkin supaya kita ada faham sikit. Kawasan mana yang ini baru sebut iktikaf? Masuk pagar masjid tu ke dah boleh iktikaf macam mana doktor? Okay. Kita boleh faham bahawa tempat yang dibenarkan solat. Tempat yang dibenarkan solat tu yang pertama. Yang kedua ialah tempat yang ada dinding tu. Yang dinding itulah dikirakan sebagai masjid. Kalau ada di luar kawasan dinding, kadang-kadang kat masjid kita ada dinding, kemudian ada tempat solat lagi. Betul. Apa saja tempat solat itu dikira sebagai tempat yang boleh iktikaf. Okey. As long as kawasan itu memang kita dah fahami sebagai tempat itu boleh solat, bolehlah iktikaf. Niatlah. Kan. Biasa pun kita biasa baca kat dinding-dinding masjid tu kan. Nama tu iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah taala tu kan. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Kita dah tahu malam yang terakhir itu adanya Lailatul Qadr, dan antara amalan yang boleh buat, kita baca Quran, kita bersedekah, kita beriktikaf, kita nak ajak ahli keluarga kita untuk nak menghidupkan, sebab kita tak tahu bila waktu Lailatul Qadr tu. Kan? Kita nak buru ni sebab malam itu sangat banyak keagungan dia, kita sebut malam yang penuh keagungan. Dan kita nak teruskan dengan soalan-soalan doktor. Soalan-soalan, tapi bukan saya yang nak tanya. Ada sahabat-sahabat kita bertanya, tapi kita nak berhenti rehat dulu. Kita nak berhenti rehat dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu selepas ini, jangan ke mana-mana. Bedah hadis edisi Ramadan, Ramadan gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton setia Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan gaya Rasulullah. Terus bersama-sama dengan kita hingga ke saat ini. Ayuh kita nak mempersilakan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk follow, untuk subscribe, untuk like page, sebar-sebarkan laman sosial My Hadith Time, adanya YouTube, adanya Twitter, adanya Instagram, adanya Facebook. InsyaAllah dalam itu memang kita penuhkan dengan hadis-hadis. Kita nak ambil manfaat hadis, sebab yang memahami Al-Quran paling faham adalah Rasulullah SAW, dan bila kita faham apa hadis yang Nabi sampaikan, maka insya-Allah kita beramal dengan amalan Quran yang bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik,
Doktor, kita nak teruskan kepada soalan-soalan sahabat kita. Ni ada beberapa soalan yang telah kita kumpulkan dan kita nak tengok kepada soalan yang pertama. Soalan ini berbunyi, apakah amalan terbaik bagi wanita haid di 10 malam terakhir? Ini memang antara saya kira soalan yang popular, doktor ya. Sebab golongan wanita tak kisahlah bujang ke atau yang dah berkahwin, dia akan ada keuzuran. Kan? Dan tentunya niat di hati, saya nak juga dapat malam Lailatul Qadar ni. Kalau saya tak beramal, macam mana, doktor? Silakan. Okey. Pertama sekali kita mulakan dengan mengatakan bahawa haid datang bulan ini adalah satu fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan anak-anak Adam yang perempuan. Okey. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan melaksanakan haji, beliau telah menangis. Satu ketika tu beliau menangis. Jadi Nabi SAW bila tengok tu Nabi tahu dah, adakah engkau datang bulan? Okey. Okay. Jadi Aisyah mengatakan ya. Dengan itu Nabi SAW mengatakan jangan risau. Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan anak-anak Adam yang perempuan, okey, akan mengharungi perkara ini. Jadi apa yang boleh kamu buat adalah if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Buatlah apa yang buatlah apa sahaja perbuatan yang akan dibuat oleh orang yang melaksanakan haji, kecuali kamu jangan tawaf mengelilingi Kaabah. Okey. Dan bila saya bacakan hadis ini, sebenarnya ada kaitan dengan soalan tadi. Apakah yang amalan-amalan yang boleh dibuat oleh wanita yang datang bulan ataupun datang haid? Berdasarkan kepada hadis ini, sebahagian ulama mengatakan wanita yang datang haid boleh berzikir, boleh berdoa, boleh membuat kebaikan, memberi sedekah dan sebagainya, tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran dalam bahasa Arab dan tengok juga terjemahannya dan cuba untuk menghayatinya. Itu semua adalah dibenarkan. Cuma ada sedikit khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan membaca Al-Quran. Adakah dibenarkan ataupun tak dibenarkan? Tetapi fatwa yang dinyatakan oleh di Malaysia pun, fatwa wilayah mengatakan dibenarkan sekiranya ada keperluan. Contohnya ada di kalangan isteri-isteri kita, ada di kalangan adik-beradik kita, makcik-makcik kita yang menghafal Al-Quran. Jadi para ulama mengatakan kalau dia berhenti membaca, menghafal, dia mungkin akan lupa. Yang kedua, boleh membaca untuk mengajar. Membaca untuk mengajar boleh. Kan anak dia datang nak belajar dengan dia, kata tak boleh, mak cuti berapa? Seminggu, 2 minggu kan. Sukalah anak tu kan. Jadi di situ dia boleh mengajar, membuka dan mengajar anaknya. Yang ketiga adalah dalam bentuk berzikir. Ada doa-doa ataupun zikir-zikir, ayat-ayat Quran yang boleh dijadikan dalam bentuk zikir, tidak ada masalah dalam perkara itu. Dengan itu, satu lagi perbincangan para ulama kita ialah kalau boleh jangan pegang mushaf ataupun Quran yang dicetak itu jangan dipegang. Cuma di situ ada lagi satu perbincangan, iaitu kita kalau terjemahan yang banyak huruf bukan Arab. Maksudnya kita ada terjemahan, kita buka dalam tu yang terjemahan lebih banyak. Kan huraian depan, huraian belakang, terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan sebagainya, kan. Kita buka, kita baca, dibenarkan. Dan paling selamat sekali adalah menggunakan telefon pintar, kerana para ulama mengatakan ini tidak dikategorikan sebagai mushaf. Dia adalah Al-Quran dalam tu, tapi dia bukan kategori mushaf kerana dalamnya macam-macam ada kan. Faham. Macam-macam ada. Dengan itu yang lebih selamat. Namun para ulama kita membenarkan dalam situasi yang saya sebutkan sebentar tadi. Dengan itu saya nak ringkaskan bahawa orang yang adik-beradik kita, makcik-makcik kita kan, saudari keluarga kita yang perempuan yang datang haid ini, jangan risau. Amalan masih boleh diteruskan. Sama ada amalan yang kita sebutkan tadi, kan, membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, memberi sedekah dan sebagainya. Cuma seelok-eloknya jangan disentuh teks Al-Quran itu. Saya nak panjangkan daripada itu juga. Biasanya ini sekadar nak kita nak pasakkan, wanita selalunya dikaitkan untuk nak menyediakan sahur, kan. Yang which is saya nak buat solat ni, tapi saya ada tanggungjawab juga nak sediakan makanan-makanan semua, mesti nak kena bangun awal. Kalau awal daripada tu saya pula tak larat. Doktor, respon.
Kita kena ingat seperti yang saya sentuhkan di awal tadi, bahawa Islam adalah satu agama yang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kita mendapat pahala. Okay, antara yang disebutkan dalam hadis Nabi ialah setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan tentang kepimpinannya. Jadi Nabi pun menyebutkan seorang lelaki memimpin keluarga, seorang wanita memimpin keluarga suaminya. Okay, seorang hamba memimpin harta, hamba abdi kita sebutlah, ataupun kita sebut mungkin dalam bahasa sekarang ni pekerja. Pekerja akan memimpin harta ataupun hak milik majikannya. Okay. Jadi setiap seorang ada kepimpinannya dan setiap seorang akan dipertanggungjawabkan. Dengan itu, seorang wanita yang menyediakan makanan, itulah kebiasaannya bahawa suami bekerja dan walaupun wanita itu bekerja, biasanya bila balik nanti wanita lah yang akan menyediakan makanan. Kalau suami masak, kalau tak sedap nanti kan tak ada orang makan. Tapi biasanya kalau wanita masak, semua orang akan makan, insya-Allah. Jadi itu kebiasaannya. Dengan itu, dia buat itu dengan niat. Dia buat itu dengan niat, ini adalah amalan soleh untuk menyempurnakan tanggungjawab itu, iaitu kepimpinannya. Bahawa dia, suami dah beli makanan ataupun dia pergi sendiri beli, sekarang ni dia kepimpinannya adalah untuk nak menyediakan makanan. Okay, dengan itu dia kena buat dengan penuh pengharapan, penuh mengharapkan pahala. Buat itu pun dah dapat pahala dah. Allah. Jangan risau, agama Islam dia bukannya kalau baca Quran dapat pahala, kalau buat teh dapat dosa, tak, dapat pahala juga, tapi niat kena betul lah. Kan? Dan bila buat tu hati tu bagi tenang. Saya buat ni untuk anak saya makan, untuk suami saya makan, untuk saya sendiri makan, untuk mendapatkan tenaga untuk melaksanakan ibadat. Pasti dapat pahala di situ. Okay, dan satu lagi mungkin saya terlupa tadi, berkenaan dengan wanita yang haid, kena ada niat yang kuat. Niat yang kuat maksudnya ialah kita bila dah masuk bulan, bila wanita masuk bulan, dia tak boleh buat kan. Dia jangan aku boleh relax. Saya boleh relax sekarang ni kan. Nasib baik aku boleh relax kan. Tengok abang aku kena buat kerja, aku boleh relax, tak payah baca Quran. Tak. Dia kena ada perasaan kalau saya ni sebenarnya nak baca, tetapi Allah yang tak benarkan saya baca. Jadi saya ikut perintah Allah. Itu pun dah dapat pahala dah. Okey. So besar sebenarnya ruang lingkup untuk mendapatkan pahala dalam Islam. Jadi untuk nak ada semangat yang kuat tu doktor, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti bina habit tu semasa tengah keadaan suci. Ya, betul. Kan? Betul. Dia memang kalau tak kerana haid ini daripada Allah Taala, memang aku baca Quran lah. Ya, macam tu, macam tu. Benar. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Cantik penjelasan daripada doktor tadi. Kita nak teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalannya, seluruh dunia waktu tak sama doktor. Ada yang negara sedang siang dan ada negara tengah mengalami malam. Ini soalan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku pada waktu malam. Macam mana negara yang masih siang ketika Lailatul Qadar berlaku? Adakah umat Islam di sana mendapat juga kelebihan Lailatul Qadar? Dia nak tahu. Supaya mungkin dia nak tambah yakin dia lah kot. Doktor, silakan doktor. Baik. Lailatul Qadar tidak dihadkan dengan tempat. Okey. Lailatul Qadar ni malam keagungan. Allah SWT tak sebut malam keagungan di Mekah. Okay, dia berbeza sedikit dengan hari Arafah. Kerana hari Arafah, wukuf di hari Arafah dikaitkan dengan tempat padang Arafah di dekat dengan Mekah sana. Okey. Jadi kat sini kita faham bahawa bila masuknya malam di tempat kita, kan, maka itulah malamnya. Kalau itulah malam Al-Qadar, kita akan dapatlah. Kalau kita bangun pada malam tu, kita akan dapat. Tetapi kalau kita tak buat apa-apa, kan, kita tak dapat apa-apa. So dengan itu, apa yang kita boleh faham, kita cuba kaitkan dengan hadis Nabi ataupun gesaan Nabi SAW agar kita mencari Lailatul Qadar, malam keagungan ini, pada 10 malam terakhir. Baik. Okay, kerana memang malam tu tak sama. Kita sekarang ni dah pagi dah dekat, ataupun kita kalau dah sampai waktu malam dekat Arab Saudi masih petang. Kalau kita dah pagi, Arab Saudi masih malam. Kita dah masuk subuh dah sana, alamak kan. Kita dah masuk subuh, kita dah tengok antara tanda malam Al-Qadar adalah matahari terbit pada paginya putih tanpa cahaya silau. Kan? Jadi malam tadi kita dah keletihan, pagi baru tahu, tapi saya nak ikut waktu Arab Saudi. Boleh tak? Tak boleh, kita dah sini dah. Kerana boleh tak saya nak sembahyang subuh ikut waktu Arab Saudi? Mana boleh, tak boleh. Dengan itu, masa itu diberikan mengikut tempat masing-masing. Baik.
ke tempat masing-masing. Kalau waktu subuh di sini kita sembahyang subuh. Kita jangan kata saya nak sembahyang subuh dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais di Mekah sana kan. Itu jadual dia tengok, ada jadual kan. Saya nak waktu dia sembahyang tu saya nak buka TV, saya nak solat, tak boleh. Tak boleh. Kerana itu dah waktu Zuhur kat sini lebih kurang ataupun waktu duha. Okey. Dengan itu saya nak memanggil dan menggesa tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita memanfaatkan 10 malam terakhir dan kita kurang melihat mana satukah malam itu. Okey, kerana ini adalah satu tips yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi yang hebat. Okey, kecil sahaja badannya, kerdil badannya, tetapi Umar telah berkata kunayyifun muli'a ilma. Dia adalah stor kecil tetapi ilmunya melimpah ruah. Okey, ilmunya penuh. Beliau telah berkata, man qama as-sanata asaba lailatul qadr. Siapa yang bangun sepanjang malam, dia akan dapat malam Al-Qadar. Okay. Itu tips dia. Tipsnya adalah buat setiap malam tu kena bangun. Okay, jangan ada satu malam yang kita tak bangun. Apatah lagi bila masuk 10 malam terakhir, pastikan kita melakukan sesuatu amalan yang sesuai dengan jiwa kita. Yang kita dapat menghayatinya, lebihkan yang tu, insya-Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Okay, saya ada satu amalan yang memang saya boleh fokus, saya boleh konsisten, saya ambil amalan itu dan saya laksanakan fokus pada setiap malam saya di Malaysia. Ya, betul. Kan? Betul. Tak perlu saya nak tengok apa dekat sana siang, kat mana malam ni ganjil ke genap. As long as saya tahu sekarang dah masuk, malam ni dah masuk 20 Ramadan. So, saya teruskan sampailah nanti ada pengumuman raya tu bila. Betul. Betul? Macam tu, Doktor? Ya, betul. Itu yang penting. So, kita nak kena betul-betul tahu, nak membezakan fokus kita yang mana. Ya, betul. Kita nak kena sedar, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila sebut tentang 10 malam terakhir, fokus kita kepada apa? Fokus kita kepada nak menghidupkan amalan dalam 10 malam terakhir tu. Macam tu, Doktor? Ya? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya bekerja sebagai penghantar makanan. Soalan saya, adakah saya dikira bersubahat jika saya menghantar makanan pada orang yang tidak bersubahat? Ini cerita waktu siang. Ini cerita waktu siang. Baik, Doktor, kita raikan soalan ni, Doktor. Silakan. Okey. Dalam ilmu Islam ataupun agama Islam, kita ada satu perkara yang disebutkan sebagai syubuhat. Okey. Nabi SAW pun sebutkan wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara dua perkara ini iaitu yang halal dan haram adanya sesuatu yang samar-samar. Okey, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Sesiapa yang telah yang dapat menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang samar-samar ini, dia telah pun membersihkan agamanya dan maruahnya. Okay, dengan itu kita boleh lihat perbincangan dalam fatwa di kalangan ulama kita. Kan mereka mengatakan memberi makanan kepada orang yang kita tahu dia tak berpuasa kan, dan dia akan makan makanan tu, itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Tapi kita mungkin sebagai yang menghantar makanan, kita tanya tak? Kita tak tanya. Tak kan? Kemungkinan orang yang minta makanan tu dia sakit. Dia mungkin dapat sihat tapi dia sakit. Dia kencing manis dan sebagainya yang tidak membenarkannya, doktor tak benarkan dia untuk berpuasa. Tapi dia tak cakap kat kita. Okey. Jadi saya kira kalau yang order tu pun orang lelaki, okey, yang buat pesanan tu orang lelaki, kita jangan pergi ke arah yang jangan tanya banyak-banyak. Kita jangan tanya banyak-banyak. Tapi kalau memang dia sebut kata ni kamu bagi ni saya nak makan sekarang dan saya tak ada keuzuran, masa tu kita syarah dia. Kita bagi nasihat pada dia, kata abang tak boleh, ini haram. Saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak akan bagi pada abang. Saya akan cancel yang ni. Tapi saya tak tahu. Okay? Dan itulah, kita tak perlu tanya banyak-banyak. Okay? Yang pentingnya kita beranggapan kemungkinan dia beli itu untuk anak dia. Dia tak tunjuk anak dia kat dalam. Okay? Kemungkinan dia beli, dia ada sakit yang tak boleh nak puasa. Okay? Dan saya rasa dengan itu, pekerja tadi yang menghantar makanan akan selamatlah, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, tadi soalan-soalan daripada kita pembukaan sampai ke waktu sekarang ini, doktor kita bercerita tentang 10 malam terakhir, apa nak buat. Dalam waktu yang singkat ni, kita dah sampai ke penghujung ni, apa yang sebenarnya tak boleh buat? Kan? Walaupun mungkin orang, alah, itu soalan senang, tapi kita nak sampaikan juga, doktor. Apa yang kita tak boleh buat ialah, kita rujuk pada ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okay, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah. Okay? Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh
mengabaikan masa kita. Okey. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okey. Dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Allah. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okey. So bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey. Isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. Itu yang tak boleh. Allah Akbar. Cantik sangat tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah dikongsikan dengan banyak perkara apa yang saya mesti buat bila dah masuk pada fasa 10 akhir Ramadan ini. Dan satu benda penting kita nak ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan buang masa. Masa akan tetap berlalu sebab masa yang diperuntukkan untuk kita tu, kita kalau tak guna tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Doktor, kita dah berada di penghujung rancangan, seronok sangat bersama dengan doktor. Doktor menjelaskan cerita tentang hadis yang kita bacakan dan juga apa yang patut buat. Di penghujung ni doktor, mohon untuk doktor kongsikan nasihat, buah simpul kata saya, untuk saya dan juga para penonton bedah hadis kita. Boleh tafadhal. Antara ungkapan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, isterinya yang tersayang, apabila Aisyah bertanya kepada suaminya Rasulullah, sekiranya saya sempat dapat malam Al-Qadar itu, apakah yang saya nak baca? Apa yang saya nak buat? So, Nabi mengajarkan satu doa yang cukup ringkas. Gesaan saya kita cuba hafal doa ini. Kalau tak hafal pun siapkan, setiap malam kena baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Sukakan kemaafan, maka maafkanlah aku. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang suka memberikan kemaafan, dan Allah suka kita memujinya. Dengan itu kita minta kemaafan tersebut. Saya rasa ini adalah antara yang kita perlu tekankan. Bukan saja kita meminta kemaafan daripada Allah, kita juga memaafkan orang yang melakukan kesilapan kepada kita. Cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lazimi doa ini selalu kan, kita bila antara tarawih tu kan, bila selawat tu dah cukup 4, adalah Tok Imam ataupun Tok Bilal lah, dia akan bacakan doa ini insya-Allah. Perkongsian yang amat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Doktor jazakallah khair bersama dengan kita, berkongsi ilmu bersama dengan penonton setia bedah hadis edisi Ramadan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullah khair kerana terus setia bersama-sama hingga ke saat ini. Jangan lepaskan peluang untuk hidupkan 10 malam terakhir ini. Bermula daripada malam ini, terus ikat kain ketat-ketat. Kan? Lepas tu, apa lagi? Ikat kain ketat-ketat, hidupkan malam dengan satu amalan. Tak banyak, satu pun jadilah yang betul-betul memang kita rasa feel kita nak buat, dan kita nak mengajak ahli keluarga kita bersama-sama menghidupkan 10 malam yang terakhir ini. InsyaAllah, sampai waktunya kita ini di hujung rancangan ini, kita akan bertemu lagi pada episod-episod yang seterusnya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sampai kita jumpa lagi. Saya Coach Jamil Wahab. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina salli ala Sayyidina